Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia untuk teman-teman yang berkesempatan sama dengan saya pada malam ini, hari Minggu, malam Isnin. Jangan lupa saudara, besok kita mula bekerja balik. Hari ini sepanjang minggu kita banyak berehat hujung minggu saudara. Maklum sajalah ya. Apa khabar saudara Hashim Atan, saudara Ahmad Map, DZ Ketari, saudara Azrul, Muhammad Kapli, Salam Madani, saudara Azrul Jalil, dia kata dahsyat. Siapa yang dahsyat? Allahu'alam bisawab, saya tak tahu. Ya, saudara Maruzik Yassid, saudara Muhammad Yusuf Ishak, Muhammad Yusuf Ishak daripada Bandar Baru, Kedah, saudara. Itu juga saudara Muhammad Faridun Tukiman, saudara Abu Nems, Pak Aziz, apa khabar Pak Aziz dari Kuantan? Cuaca di Kuantan macam mana Pak Aziz? Fazilah Awang, Raja Kamal, Raja Baizian dari Sungai Petani. Apa khabarku? Moga sihat. Itu juga saudara Nur Azman, saudara Nur Maria, Rusni Kurungot dari Sarawak. Apa khabar Rusni? Saudara Abu Nem, Zek Zul, dan teman-temannya, saudara Azizul Muhammad Yusof dari Bangsa, Mazlan Lan, saudara Zanuddin Ismail, saudara Kadir Kamsiah. Itu juga saudara Fazilah Gadi. Apa khabar? Dia kata, Waalaikumsalam. Rodong kata. Rodong Sokma. Saudara Aziz Kasim. Ramai teman-teman. Puan Syarifah Apifah, Mustafa Bayut, Abidah Kamat, Muhammad Asri Dir dari Kuantan. Juga apa khabar Pak Aziz dari Kuantan. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Keadaan begitulah. Kalau saya santuni semua sampai tengah malam tak habis lagi saudara. Saya nak cuba sebab saya punya live satu lagi ni saudara, melalui TikTok ni dah tak boleh jam. Sebab siang tadi lah tu, petang tadi saya berbicara, tak ada pun. Tak ada pun. Nampak gaya masih kena ban. Tak apalah. Nak ban-ban lah pun nak buat saudara. So kita bersiaran melalui siaran Facebook dan YouTube sajalah saudara. Nak buat macam mana? Baik saudara. Hari ini hari Ahad 3 Mac 2024 dan jangan lupa saudara, tinggal 9 hari lagi. 9 hari lagi kita akan menyambut kehadiran Fajar Ramadan. Tapi jangan lupa juga saudara, hari ini sudah masuk hari yang ke-1439. Virus sebut masih melanda negara kita. Dan saya haraplah teman-teman semua jaga kesihatan, jaga penjarakan sosial, jadi jaga kebersihan diri dan tambah-tambah lagi sekarang ini musim panas. Saat-saat musim panas ini walaupun ada ribut, hujan ribut. Tadi saya dapat laporan di Kepala Batas saudara, di kawasan Penaga. Habis rumah-rumah semua lingkup ke ni, bumbung kena dan 30 buah rumah nampak gayanya. Begitu juga di beberapa kawasan. Jadi dia bila musim panas begini saudara, bila datang hujan, maka hujan itu membawa angin ribut kencang dan juga petir. Ini yang kita risau juga saudara. Begitu juga macam berlaku di Sarawak saat ini. Semalam ada 1,000 lebih warga kita di Sarawak yang terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara kerana ada banjir. Dan Sarawak masih lagi mengalami hujan. Ini kerana kalau saya lihat bahawa musim panas begini akan berlaku pembenihan awan. Jadi bila berlaku pembenihan awan begitu, maka tentulah kadang-kadang tak jadi di sana, jadi sini. Saya tak di Thailand, misalnya saya kata semalam, 30 pesawat terbang digunakan untuk menabur benih awan untuk mengundang hujan. Itu keadaannya saudara. Baik, saudara Ramzul, Direk Ketari, saudara Ramzul, Maksu, Salam, Duka Rimba. Sedap nama tu, Sofiah Yusuf. Saudara, sebelum apa-apa pun saudara, saya nak jelaskan juga. Saya petang malam ini kita berbicara dengan sahabat saya, iaitu saudara Zamil Ibrahim, jauh datang daripada Kedah. Begitu juga dengan saudara Azul Abu Hassan, iaitu saudara Jack. Apa khabar saudara Baik, alhamdulillah. Zamil. Alhamdulillah. Thank you very much buat jemput lagi. Tak, masa datang tak jam ke tadi? Oh, jam. Sekarang mungkin cuti sekolah nak habis. Orang mungkin cuti sekolah nak habis. Dan begitu jam, begitu juga dipahamkan. Di Cameron Highland pun jam. Ya. Last punya, dia orang nak bercuti kan, jam. Betul. Cucu saya pun sepatutnya sekarang dia kata pergi ke Cameron Highland sebab dia nak pergi, dia dapat masuk asrama penuh.
Di mana? Di Sekolah Menengah Tengku Rahman Star. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa ni, saudara apa ni, Azrul, Jack, apa macam? Lama tak bersiaran dengan Jack ni. Alhamdulillah. Jack sibuk aja Jack. Apa cerita Jack? Tak ada apalah. Kita cuti-cuti sekolah ni, kita bawa lah anak-anak pergi makan angin lah. Katanya Zack pergi mana Jack? Dia pergi Medan ke? Dia pergi Australia ke? Saya pergi ke Bali. Oh, Bali. Alhamdulillah. First time saya ke Indonesia. Cuaca panas tak Jack? Oh, panas. Panas ya. Adalah hujan 2-3 kali, tetapi tak terasa sangat. Kita pun bersedialah bawa baju hujan bagai, tapi hujan 2-3 kali. Saudara Jack bolehlah bercuti. Saya tak boleh bercuti. Kalau saya bercuti, saya tak ada live. Bila tak ada live nanti teman-teman marah. Jack seminggu di Bali ya? 11 hari ada. 11 hari. Oh. 11 hari? Alhamdulillah. Hotel ke homestay? Macam-macam lah. Villa Oh. lah, apalah. Dia dekat sana kan, dia buat macam-macam. Villa lah, apalah semua kan. Hotel. Kos balik macam mana? Boleh lah, boleh lah. Affordable. Affordable. Boleh lah tu. Saya tak dapat peluang lah. Sebab kalau saya bercuti, siapa nak buat live ni? Betul. Sebab saya berjanji dengan pelayar-pelayar semua Sabah malam untuk bersama dengan mereka. Jadi saudara Zainuddin Yaakob dia kata kerajaan Madani umpama sepohon mangga. Digoyang di baling batu kayu namun dibalas dengan buah yang elok. Itu kata Zainuddin Yaakob. Baik saudara. Sebelum itu saya perlu peringatan. Saya tetap akan mengingatkan pimpinan negara agar janganlah berbelanja wang negara tanpa had kerana kita bimbang. Seandainya wang negara dibelanja tanpa had, tambah-tambah macam dululah, tanpa kelulusan daripada parlimen, negara boleh muflis saja. Sepatutnya kita belanja seadanya. Dan kepada teman-teman yang menyunting semula live saya malam ini mungkin panas. Sebab ada saudara Zamil Ibrahim, ada saudara Jack, saya panggil Jack ya. Boleh. Saya tak panggil Azrul, saya terus panggil Jack. Memang kedua-dua ni saya nampak dalam live-live mereka sejak dalam seminggu ni memang panas. Jadi saya nak berpesan pada anda. Saya tak marah untuk anda nak sunting semula, masuk ke dalam mana channel. Silakan, tak ada masalah. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Kena ingat saudara, ini pencerahan politik dan matlamatnya untuk memberi informasi kepada warga kita. Itu saja saya. Bila saya beri pencerahan, bila Jack bagi pencerahan, saudara Zamil Ibrahim bagi pencerahan, kita mesti berpegang pada satu prinsip. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, selesai masalah. Tapi kalau saudara saja yang betul, susah juga. Ataupun saya saja yang betul, ataupun Jack saja yang betul, ataupun saudara Zamil saja betul semua, tak boleh begitu. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau macam tu kena buat parti sendiri. Kata Jack, dia kata kalau gitu keadaannya kena buat parti sendirilah. Itu keadaan saya. Cuma sebelum saya buka bicara ni, Jack, saya seriau juga, Jack. Jack ada di Bali. Keadaan macam mana kedudukan makan. Katanya di Indonesia mereka terpaksa mengimport beras sampai 3 tan. Beras. 3 juta tan. Untuk siapan akan datang. Macam mana di Bali? Makanan okey tak? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan sebelum ini saya lebih dimomokkan dengan tak ada makanan halal di sana. Ya. Padahal banyak je. Nasi Padang, nasi Padang. Saya ni minat pada masakan itik tu. Itik. Oh, itik. Bebek. Kat sini mahal, besar-besar, tak empuk macam kat sana. Sana saya setiap hari saya rasa saya belasah makan itik. Bebek. Sana panggil apa? Bebek. Panggil bebek. Di Indonesia dipanggil bebek. Dan kenapa gitu, Saudara Zamil? Saya melihat bahawa sekarang ni di India, laporan terbaru hari ini mengatakan dari Mumbai, pengeluaran beras India dijangka merosot untuk buat pertama kali dalam tempoh 8 tahun. Kerana taburan hujan di bawah paras purata. Manakala pengeluaran gandum dijangka meningkat 1.3%. Artinya, beras. Tambah sekarang ni, India sedang dalam proses untuk mengadakan pilihan raya. Sebab itu mereka menghentikan ekspor beras, menghentikan ekspor bawang. Akhirnya bahan-bahan itu sekarang ni melonjak bagai nak gerak. Apa pandangan saya? Tak nampak negara-negara besar macam contoh Indonesia dan India. Kerana itu import mereka kurang. Mereka ekspor. Jadi sebab mereka pengeluar sebab rakyat mereka banyak. Begitu juga dengan kita. Kita beras utara sampai dekat Perak ni, padi ni masih lagi menghijau. That is not problem. Cuma baru-baru ini mungkin, maaf kalau saya silap, kartel. Inilah kita tak pastilah sama ada di Indonesia, di India ni kartel juga ada. Ada di mana-mana pun kartel ada. Tetapi
di Malaysia ini apabila kartel ini wujud, jadi dia mengganggu harga, terutama sekali benda-benda yang bahan-bahan yang digunakan setiap hari, minyak, Keperluan asal. gula dan juga beras. Ya. Jadi tempoh hari kita dah jadi macam kalang kabut. Ya. Jadi sekarang ni nampak kalang kabut di India dan juga di Indonesia. Laporan yang kata beras itu. Jadi makna kata beras ini adalah makanan tradisi Ini rujuk Asia ni. memang betul, Asia ya. ini. Saya melihat, Jack, saya runsing juga sebab sekarang ni Indonesia sebagai pengeluar beras pun dia terpaksa import 3 juta tan. Bukan sikit-sikit. Ya. Ya, tapi begitulah sebab saya dah bercakap dalam 4-5 hari dulu lagi dah. Saya dah bagi peringatan. Kalau Indonesia sebab mereka lebih awal. Jadi kita punya kerajaan pimpinan hari ini, Kerajaan Madani, sepatutnya Abang Mat Sabu dah boleh melihat the possibility ataupun kemungkinan untuk kita mengimport beras sebagai stok. Dah dulu pun saya duk bising kerana dulu kalau di Kedah tu ada Lembaga Padi Beras Negara LPN. Ya, Sekarang benda dah tak ada dah, gudang-gudang dah tak ada. Dulu dekat Sekincan dulu ada silo, 5-6 biji silo simpan beras apa semua. Sekarang dah tak ada benda tu. Jadi kita stok beras tu tergantung pada pengimport lah macam Syed Muhtar Al-Bukhari punya storage, Yes. beras ya. Tidak ada lagi macam dulu. Dulu kalau di anak bukit tu, saudara Anak Bukit betul. untuk store je, tak silap saya dalam 200 hektar. Bukannya tanah, store-nya. Sebab waktu tu kita lepas perang kan. Sebab takut lagi, sebab zaman perang dulu susah nak dapat beras. Makna kata meriah waktu tu. Tapi Dan sekarang, ketika itu juga harga beras sangat murah. betul lah. Sangat murah. Storage ada. Hari ini kita jadi agak mengejutkan. Yalah. Kerana itu ada kawan-kawan kita apabila pergi ke shopping nak shopping untuk barangan dapur, makna kata dia orang bawa RM100 ni setengah troli pun tak ada. Ya, Ini baru saja isu beras, gula dan minyak. Dah dekat 100 dah. Yalah. Ha, Dan saya sendiri pun saya pergi shopping lah. Dan saya tengok payah nak jumpa beras tempatan. Memang tak pernah jumpa. Kalau di Shah Alam tu saya tak pernah Ya, jumpa. pasal beras tempatan tu, apa kata-kata buat, beras tempatan ini, Dia kawal lah. bukan dia kawal. Dia packagekan jadi sebagai beras import. Oh ya. Sebab harga beras import tiada kawalan. Betul. Harga beras tempatan RM26.50. Ya. Jadi kerana itu abang, kerajaan kena pantau bukan saja dekat shopping ataupun di bandar saja ataupun pinggir bandar. Yang jadi mangsa sekarang ni saya tengok adalah di kampung. Ya. Di kampung ni kadang-kadang kita kata kampung. Daripada bandar ke kampung kita kata 20 kilo. Ya. Contoh macam di Sungai Petani. Kampung sana apa? Semelin, Tanjung Dawai, Merbuk, Jeniang, Sek. Itu kawasan-kawasan yang penguatkuasa jarang pi pantau. Betul. Sebab sekarang ini ada kita duk tengok dalam media sosial sekarang ni yang macam abang kata tadi tu beras import tadi tu. Mereka kartel tersebut yang korang ajaklah saya kata sangat biadab ambil letak stiker. Stiker yang boleh kita tarik. Bezanya RM26. Berapa tadi abang cakap? RM26.50. Dan dia orang tulis di situ pula RM42 tak silap. Dah lari dekat tu. Ini menginaya terutama sekali kawan-kawan kita. Ini bukan saja kaum orang Melayu, orang India, orang Cina yang duduk kampung. Rakyat. Rakyat. Jadi sekarang ni kalau tidak ada pemantauan yang secara serius, ni kalau paket ni kalau boleh lah pada pandangan abang rampas ya. Sepatutnya begitulah. Jack, saya rasa saya bercakap sepatutnya pegawai-pegawai kuasa ditambahkan. Jadi mereka perlu laksanakan. Sebab itu tajuk bicara kita malam ini, masih adakah mimpi indah? Masih ada lagikah mimpi indah? Kita mengharapkan sesuatu yang indah. Yalah. Dalam kehidupan harian kita. Sebab beras tempatan ni memang dikawal. Kerajaan memang kawal. Betul. Dengan harga RM20.50. Tapi bila beras import ni tidak dikawal. Dulu saya dah menjerit dah berkali-kali. Saya kata sepatutnya AP import ni kena dibuka. Tidak ada lagi direstrik. Tapi masalahnya nak import beras apa semua ni diri pada orang tertentu sahaja. Terpulang pada dia lah. Sebab beras import. Kalau Saudara Zamir, mungkin ada kenalan di Vietnam. You boleh buat berniaga, boleh beli beras daripada China apa semua. You boleh import. Tak ada masalah. Tapi tak boleh.
Ini juga berlaku bukannya pada beras, ini berlaku pada gula. Ya. Ini berlaku pada tepung. Ini juga berlaku pada segala jenis makanan yang nak diimport, maka ada orang-orang tertentu saja yang memiliki AP. Ini yang buat saya geram sangat tu sebenarnya. Jadi sekarang maksud dia kerajaan kena kaji balik kau ini. Sewajarnya mesti dikaji semula. Bukan sewajarnya. Ni kalau macam ni dah sampai sangkut dengan rakyat, dah nampak jelas menipu, bubuh stiker dekat plastik bag beras tu, ini dah kita kata kurang ajar dah ni. Betul lah. Jadi kalau kerajaan tak bertindak segera, jangan marah kalau rakyat marah pada kerajaan. Itu cerita dia, itu masalah. Jadi sekarang ni ini tugas kerajaan semasa. Jadi kerajaan semasa sekarang kerajaan madani. Ya. Kalau kerajaan madani, Bamat sebagai menteri dan lain-lain yang jaga ekonomi, kalau tak tengok benda ni, sebab ini ada kaitan dengan ekonomi. Betul. Ya. Ini sepatutnya bayar RM26 yang tulis Bukan bayar harga RM26, bayar RM40. RM40, RM42. Jadi RM20 tu dah boleh beli dah. Ya. Susu dan gula. Betul. Jadi sekarang ini kerajaan wajib cek benda ni betul-betul. Kalau tengok di kedai-kedai runcit di seluruh negara, kalau nampak ada plastik macam tu yang taruh stiker nak tulis import atau tak import tu, Saman terus lah. Ya. saman dah rampas. Bagi saya bukan sama tu. Orang macam ni kena campak ke penjara je. Sebab mereka memikirkan Yang ni bang, menipu rakyat dalam keadaan Kita terdesak. terdesak sekarang. Sebab itu sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim bagilah bantuan macam mana pun. Dia bagi RM500, pada guru Kakitan Kerajaan dapat RM2,000, orang pencen tak berpencen dapat RM1,000. Bagi banyak mana pun tidak akan kecukupan. Ya. Sebab itu persoalan saya, Jack, saya katakan, apakah ada lagi mimpi indah untuk kita? Perdana Menteri bagi pengumuman, SST, banyak benda. Tetapi kalau ini tidak dikawal, ini permasalahannya, Jack, sebenarnya. Dan saya ada terbaca, walaupun saya di sana, saya ada terbaca yang kerajaan mahu memperkenalkan dah perkenalkan pun, beras madani yang berharga RM30. Ia dilihat adalah satu cara untuk mencari titik tengah. Tak, itu bukan, Jack. Sebenarnya itu hari Datuk Syed Husin yang dilantik oleh PMX Jadi nakol. sebagai pengurusi jawatankuasa nakol untuk buat kajian. Dia bukan pengurusi nakol. Pengurusi nakol Perdana Menteri sendiri. Dia sebagai jawatankuasa untuk buat kajian dan sebagainya. Okey. Jadi selaku pengurusi, dia datang dalam live saya ni. Dia dah bagi tahu bahawa akan ada pengumuman dan sebagainya. Cuma dia telajak. Sepatutnya buat pengumuman tu biarlah menteri. Itu yang kata sebelum duduk pelunjur dulu. Satu hal lagi tu. Maka bising pula sepatutnya Amizan ke, ataupun Fahmi Fazil ke, ataupun Abang Mat ke, ataupun Abang Mat Perdana Menteri sendiri yang buat pengumuman. Ini dia hanya sebagai pengurusi jawatankuasa yang membincangkan untuk harga barang makanan dan sebagainya. Dia buat pengumuman begitu seolah pengumuman kerajaan. Itu yang jadi sangka sikit. Dan akhirnya terpaksa dari mesyuarat. Maka Perdana Menteri mengatakan okey, dia bagi sampai 10 Mac ni. Untuk buat kajian. So hopefully lah. Kan? Tapi bagi saya itu cadangan yang baik. Maksudnya pada dia, okeylah sekarang beras sekarang ni RM26.50, naikkan jadi 30. Jadi semua sama. Beras import ke, beras apa pun sama. Jadi itu tujuan untuk mengawal dan untuk memutuskan jaringan daripada kartel-kartel ini. Itu tujuannya baik. Tapi orang kita ni, Jack, kalau naik 5 sen pun mengamuk bagi nak betul lah. kan? Dia fikir berapa kali 5 sen dia kena bayar lebih. Itulah keadaan sekarang ni. Sebab saya tengok Jack pun nulis juga kadang dalam dia punya live dalam tempat lain. Palu juga. Saya kata Jack ni boleh tahan. Kan? Itu satu. Saya agak tertarik hati. Sebab kata Azmi Nordin ni. Azmi Nordin hantar tulisan tadi. Dia kata kenapa baru sekarang beras jadi masalah? Setakat masa Najib dulu tak ada masalah. Minta tolong pandangan daripada Jack. Okey, ketika itu kita pun tahu kerajaan mempunyai, saya rasa lah di pandangan saya lah pada ketika itu. Walaupun saya sebenarnya biasanya kehidupan saya di luar negara. Ya. Jadi lama dekat Mesir. Ada di Saudi Arabia. Saudi Arabia. Jadi saya membaca yang dari segi stok pengeluaran beras ni ketika itu tidak ada masalah. Ya. Cuma kita ni dihimpit dengan keadaan India dan beberapa negara pengeluar yang kita import beras daripada negara itu, Ya, Thailand, yang telah Vietnam, ya. memberhentikan ekspor mereka. Itu yang sebenarnya menekan pada pengeluar dan kartel-kartel ni untuk
sama ada menukar packaging beras tempatan jadi import ke ataupun menyorok beras pun ada. Kita nampak ada isu di Kedah abang dan benda-benda itulah yang menekan harga beras ni dan ia tidak berlaku pula pada zaman Datuk Seri Najib. Itu yang saya nampak. Sebab itu kata Mat Syah, dia kata apakah sekarang ni dia orang yang guling-guling kat jalan apa semua tu, marah GST dan sebagainya, dah tercapai ke matlamat dia orang. Macam mana Zaman? Silakan. Dia cerita dia macam ni. Kita Saya buka ruang, tak apa, boleh balon, tak ada masalah. kita yang sebenarnya macam ni. Macam baru setahun lebih kerajaan Madani ini memerintah. Kita pun baru setahun lebih ini berada bersama dengan mereka. Dan kita kena faham, terutama sekali penyokong Barisan Nasional, kita berada di dalam kerajaan ini, kita bersama. Makna kata kita bergabung, kita bersama-sama dengan Sabah, Sarawak dan juga DAP, amanah dan sebagainya. Dan kita boleh bagi pandangan. Kita tak boleh buat pandai-pandai. Betul. Jadi ada kawan-kawan kata, ini kita duduk dalam kerajaan kita. Sebab kerana itu setiap minggu ada mesyuarat kabinet. Betul. Kita juga ada saluran untuk menyampaikan hasrat kita kepada pimpinan kita di bahagian ataupun di kawasan parlimen kita untuk kita sampaikan kepada jemaah menteri yang Barisan Nasional ada. Jadi kita minta mereka panjangkan. Sebelum ini kita buat GST. Kita kontrol, Datuk Seri Najib kontrol jemaah menteri, majoriti masa tu kita kontrol. Orang kita dominan ketika itu. Dan parti-parti lain cuma follow kita. Sekarang ini kita kena follow mereka. Itu beza dia. Saya nak bagi tahu kepada rakan-rakan di luar. Sebelum ini mereka follow kita. Sekarang kita follow mereka. Sebab apa kita follow mereka? Sebab kita kalah. Sebab kita ada 30 kerusi. Alhamdulillah. Kita berada dalam kerajaan. Kita boleh juga membantu serba sedikit. Contoh. Macam 2-3 hari yang lalu. Okey. Datuk Seri Zahid dengan kerjasama pihak MARA, kita tubuh ataupun kita lancarkan Kongres Ekonomi Bumi Putera. Dia ayat di situ tu, Kongres Ekonomi Bumi Putera, hujung tu dia tak tulis pun Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan ataupun Madani. Bumi Putera ni semua. Makna kata open semua. Makna kata Bumi Putera ni kamu sokong kerajaan ini ke, kamu tak sokong, peluang ini terbuka untuk kaum Bumi Putera. Saya dipahamkan abang, kalau saya silap saya minta maaf. Setiap daerah ada pejabat MARA. Betul? Setiap daerah ada pejabat MARA. Bukan ada pejabat, ada pegawai daerah MARA. Yes, ada pegawai. Ini abang dah bagi point di sini, ada pegawai di situ. Kalian di luar sana mungkin di Arau, di Kangak, di Kota Baru yang tak sempat hadir di Putrajaya beberapa hari yang lalu. Tetapi kalian boleh pergi ke daerah masing-masing. Tanya apa ruang, apa peluang untuk kita perolehi daripada Kongres Ekonomi yang dibuat baru-baru ini. 80 resolusi. Macam-macam untuk kaum Bumi Putera. Saya dipahamkan kalau kita ada tanah, kita boleh bincang dengan MARA. Betul. Kalau kita ada apa-apa dan sampai ke peringkat anak kita. Anak kita nak belajar di mana? Giat MARA ke apa yang Tibet. Tuan-tuan kena pergi tanya. Sebab hanya beberapa ribu saja yang hadir, rakyat Malaysia puluhan ribu, puluhan juta. Jadi ini ruang yang diketengahkan, yang dicadangkan, yang dibawa oleh wakil daripada Barisan Nasional. Datuk Seri Zahid. Jadi dulu macam rega barang, rega beras apa semua kita kawal sebab kita kontrol. Kita kontrol kerajaan ini. Sekarang kita bersama. Kita bukan tak kontrol, kita kontrol juga tetapi bersama. Dulu kita kontrol, sekarang kita berada dalam satu pasukan yang kita kena dengar juga pandangan-pandangan rakan-rakan lain. Sebab ini kerajaan sekarang ni, sejak Barisan Nasional kalah, kerajaan dia jadi macam cacah marba sikit. Dia tak solid. Yang ni kena campur baru jadi kerajaan. Yang 17 bulan campur-campur baru jadi kerajaan. Sekarang ini, alhamdulillah, dia jadi banyak daripada sebelum ini. Hampir 154, tak silap saya, kerusi. Mana kita lebih 2/3. Jadi sekarang ini baru setahun lebih. Begitu juga kita nak sarankan kalau wakil kerajaan yang tengok live kita hari ini.
Ini pandangan daripada bawah. Bawah marah pasal beras. Ya. Bawah bising kepada kerajaan. Mereka nak bising kat siapa? Takkan mereka nak bising kepada kerajaan Thailand? Betul. Takkan mereka nak bising di kedutaan Amerika? Mereka akan luahkan di social media, di Facebook. Mereka akan cakap ni beras tak ada, gula tak ada, beras pasal apa jadi macam ni? Jadi kita minta kerajaan tengok. Kena serius pasal beras ni hari-hari rakyat Malaysia makan. Jadi makna kata satu kampit ni sekurang-kurangnya 2-3 kampit satu rumah akan ada. Ya. Kalau satu kampit dia orang dah bajet dah kata RM26, 5 kilo tiba-tiba pergi jadi RM40. 10 kilo. 10 kilo. Ya. Jadi ini dah jadi lari. Makna kata kalau campur kalau 3 kampit dah dekat-dekat lari dekat RM80. Jadi kita minta kerajaan serius perkara ini. Bab makanan, bab keperluan harian rakyat Malaysia ambil serius. Betul. Jack, macam mana Jack? Tak, tadi sebab Abang Zamil kita dia sebut sikit je pasal GST. Saya tak tahu kenapa dia tak kembangkan. Abang nak serah dekat Jet. Bagi saya. Bagi Jet. Pasal kalau abang cakap pasal GST dengan SC, abang takut abang terkeluar perkataan-perkataan yang tak sepatutnya. Dan macam ni lah. Pasal tajuk abang tadi, terguling-guling di jalan. Jadi abang nak sambung tu, abang kata tak apa bagi Jet lah. Jet pasal baru balik pada Arab Saudi, dia slow sikit. Sila Jack. Tak ada. Ini pasal kembalikan GST ni bukan perkara baru yang saya suarakan kepada kerajaan tau. Sebab dulu pun apabila Pakatan Harapan jatuh dan naik pula Perikatan Nasional, ketika itu Tengku Zafrul menjadi Menteri Kewangan dan kita ada Shahar jadi Timbalan Menteri Kewangan. Saya pernah suarakan di hadapan Shahar tentang perkara ini. Dan alasan yang diberikan oleh Shahar adalah dia kata GST ni mungkin rakyat akan rasa geli lah untuk menerima GST ni. So saya fikir dia tak boleh dah sebab ketika kita pergi. Jadi berketi-keti je sekarang. GST ni yang menolak ni kerajaan dia orang dulu lah tak? Betul. Tetapi dalam pilihan raya yang ke-15 baru ni tahun November 2022 tidak dijadikan kempen pun tentang GST ni tak elok lah. GST mereka nak mengalahkan Najib. Jadikan perlu. Jadi 14 bangkit. 14 tu bangkit. Tapi 15 ni kita buat baru lah. Kini cerita baru. Tidak dibangkitkan, tidak disebutkan langsung. Jadi kita pun semua tahu. Saya pernah ingat Lim Guan Eng sendiri pernah mengakui yang GST ni adalah satu sistem cukai yang telus, yang efektif. Jadi dia bercakap ketika itu dia Menteri Kewangan. Walaupun dia tidak lakukan tetapi dia sebut benda tu tak silap saya pada tahun 2019 lah masa dia berkuasa lah. Masa mereka berkuasa. Jadi GST ni isu dia kita nampak orang berguling pakai baju kuning apa semua dulu kan. Ya. Dan dia orang bertindak untuk melawan dengan GST. Itu perkara lama. Sebab Menteri Ekonomi itu sendiri Rafiz Ramli dia pun ada cuba bertanya dengan rakyat. Mungkin kita akan kembalikan GST. Mungkin kita akan sebenarnya bagi saya lah, kalau kita dipilih, diangkat menjadi pemimpin, kita kena memimpin. Kita jangan dipimpin. Sebab rakyat ni dah pilih dah kita. Jadi kita tahu dah benda apa yang betul. Dan perkara GST ni disebut oleh Wee Ka Siong, Datuk Seri Wee Ka Siong di dalam perbahasan tentang bajet 2024. Jadi apabila ia dibincangkan, maka ia perlu diperhalusi di peringkat kabinet walaupun dia bukan kabinet punya member tetapi adalah suara daripada komponen parti Barisan Nasional. Jadi kita ambil benda yang betul. Daripada kita ni rakyat kerajaan Madani ni sekarang ni kita kena akui kerajaan Madani ni memang macam Abang Zamil sebut itulah dicemuh, dimaki, ditohmah, dimarahi oleh rakyat lebih teruk daripada zaman Datuk Seri Najib. Okey, saya ulang apa dia cakap. Dan saya pun test juga. Saya tulis dekat Facebook pasal SST 6%, SST 8% sekarang ni adalah lebih bagus daripada GST 6%. Saja nak tengok apa feedback orang. Ramai masuk, ramai like, ramai ni. Termasuklah orang-orang ahli-ahli UMNO tu sendiri. Jadi maksudnya apa? Maksudnya perlu kita akui yang perkara-perkara yang dah lepas kita boleh lupakan. Dan kita kena bergerak ke hadapan kerana 174 negara di seluruh dunia telah menggunakan sistem GST ni untuk
cukai yang lebih telus dan efektif? Ya, saya melihat sistem pencukaian ini dijadikan sebagai modal politik. Isunya sekarang ni bagi saya, rakyat kadang-kadang apabila diadun pemikiran mereka dengan kepelbagaian dan tambah pula lagi menyentuh tentang kepentingan mereka. Dalam bila menyentuh soal itu, tentulah mereka akan cepat terpanggil, cepat terpancing. Saya tengok, sahabat saya malam besok dia nak datang live dengan saya. Saudara Gulam Muzaffar. Ya. InsyaAllah malam besok saya live dengan dia, insyaAllah. Tapi dia ada hantar kiriman saya. Dia kata sehari dua ni sibuk rakyat bercakap soal ekonomi negara. Isu kadar tukang asing, nilai pelaburan negara, dan katanya yang terkini isu SST dinaikkan 8%. Ini kata Gulam, kita dengar Jack. Jadi dia kata sebabkan tekanan kos dan harga barang meningkat naik sebabkan ekonomi negara berada dalam keadaan tidak sihat di bawah kerajaan Madani yang UMNO sebahagian daripadanya. Itu kata saudara Gulam. Ya, jadi kena pembangkang pun memang seronok lah. Pembangkang pun dengan isu ini kena mudah untuk menanam kebencian rakyat kepada kerajaan. Jadi sekarang ni ramai rakyat yang bertanya, kenapa Menteri UMNO diam? Ini soal ini Gulam adalah ketua UMNO bahagian Batu, dah boleh sebagai ketua perangan UMNO wilayah Persekutuan. Jadi sebenarnya Menteri UMNO tak diam. Tapi dah bagi jawapan tentang ekonomi 10 tahun dulu. Kita dah bagi tahu dah. Masa itu bosku. Bosku jadi Perdana Menteri sebelum dijatuhkan lah. Kan? Jadi dia kata, tapi jangan lupa majoriti rakyat menolak BN UMNO. Itu cerita dia. Kita dah bagi warning dah. Tak mau dengar. Guling-guling. Sebab itu sekarang ini dia kata bahawa kita kena memikirkan cara yang terbaik macam mana. Yang baik memanglah kita terima bosku. Tapi bosku tidak bersama-sama kita lagi dalam arus perjuangan ini. Itu kata Gulam. Dan sekarang ni bila GST nak diperkenalkan dengan kadar 6%, semua ceboh dulu. 8%. Kan? Tetapi sebenarnya bila sekarang ni antara 6% dengan 8%, mana lebih tinggi? Itu pasal. Kan? Tapi kita sebagai sebuah ukhuwah perpaduan dalam ikatan kerajaan Madani, suka tak suka kita kena terimalah hakikat ini. Kalau itu yang terbaik pada pemikiran, sebab ini satu gabungan penyelesaian. Dia panggil consensus, okey. Dah lebih keputusan. Itu keadaannya bagi saya rasa. Jadi jawapannya majoriti yang menolak, rakyat dulu tolak UMNO BN, so nak buat macam mana? Malam tadi pun saya bercakap. Kan? Tapi kita bukanlah nak orang kata nak pulang paku buah tidak. Tapi kita harus mendapani keadaan untuk masa mendatang. Apa cara dia? Sebab itu saya katakan pertama sekali, kaki tangan kerajaan itu kena ikhlas. KSU-nya, TKSU-nya, ketua pengarahnya, pengarah-pengarah ini, macam tadi Datuk Zamil mengatakan tentang pengarah di setiap daerah, they have to work. Mereka kena turun bagi penjelasan pada rakyat. Contoh, Kongres Ekonomi semalam. Yang di akhir semalam, Perdana Menteri umumkan 1 bilion peruntukan. Bukan 1 juta. Banyak. Bukan 100 juta, 1 bilion kerajaan memperuntukkan untuk pembangunan ekonomi Bumi Putra. Khususnya dalam IKS. Sepatutnya sekarang ni marah sebagai agensi yang sekarang ni digerakkan dalam usaha untuk mengembangkan ekonomi Bumi Putra apa semua tu. Sepatutnya mereka lah memberi penjelasan dan sebagainya. Tapi kalau pegawai marah, datang pejabat pukul 9, masuk pejabat buka surat khabar, lepas tu minum kopi pukul 10, dan dia masuk balik pejabat, meeting. Tunggu lagi besok, meeting. Sampai bila nak selesai? Jadi macam yang saya panjang Sila. sikit tentang isu yang Kongres Ekonomi Bumi Putra baru ni. Jadi apabila sekarang ini dah tamat. Dan abang katakan orang panggil setiap daerah ada pegawai. Pegawai-pegawai ini wajib menjalankan tugas, ambil apa yang dapat ataupun yang diutarakan di Putrajaya baru-baru ini dimasukkan ke daerah masing-masing dan disebarkan kepada rakyat di daerah kalian. Jadi baru benda itu rakyat setiap di daerah tu tahu. Betul. Apa kelebihan, apa kebaikan. Okey, itu satu. Dan yang kedua, kita cakap tadi bab orang duk marah lah ni. Kerana itu abang, setiap pilihan raya kita jangan emosi. Betul.
ketika nak memilih. Hmm. Datuk Seri Najib dah bagi tahu dah macam ni, macam ni. Dia tak boleh nak bagi toll free semua. Sebab macam ni. Tetapi pihak yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir kita kata toll free semua. PTPTN free semua. Kosong, tak ada hutang. Mereka yang duduk di Kuala Lumpur, di bandar, balik kampung, bagi tahu kat ibu bapa, mak, bapa, toll free. Begitu juga hutang yang kami duk tanggung lah ni, kita bagi menang. Hapus. Jadi apabila perasaan itu melebihi daripada fakta sebenar, mimpi, manifesto bukan apa? Bukan sebuah kitab suci. Bukan kitab suci. Jadi ini yang berlaku. Jadi ini yang berlaku sekarang ini. Bukan kita hormati kerajaan sekarang. Tetapi inilah hasil daripada kehancuran Barisan Nasional pada tahun 2018. Mai ke atuk, campur jadi kalang kabut. Lepas tu campur jadi kalang kabut. Sampai sekarang pilihan raya yang ke-15 selesai. Itu pun tak cukup untuk mendapat majoriti solid. Jadi kita kena campur-campur. Barisan Nasional ditawarkan, dipelawar. Jadi kita fikir daripada, saya nak tanyalah tuan-tuan yang di luar sana, mana ada satu parti dalam dunia suka jadi pembangkang. Diberi ruang untuk jadi kerajaan, tentu saja kalau Datuk Seri Zahid tak terima, kita boleh marah Datuk Seri Zahid. Betul. Ada kelebihan idea yang kita boleh bangkitkan. Seperti contoh 2-3 hari lalu, Kongres Ekonomi Bumi Putra. Ini diilhamkan oleh Barisan Nasional. Ya. Jadi, ini salah satu yang boleh kita ketengahkan. Begitu juga kita akan sampaikan. Kita akan panjangkan. Apa ini? SST ni macam mana? Kita pun bukan ada tuan-tuan ingat kita setuju ke? GST itu lebih baik. Tetapi ini keadaan dia sekarang. Keputusan diambil oleh majoriti yang ada. Betul. Kita akur. Dan juga apabila kita berada dalam kerajaan ini, sedikit sebanyak boleh juga kita panjangkan isu-isu penting yang kita UMNO ataupun Barisan Nasional ataupun kita duduk di bawah ni, kita tahu apa. Rakyat mau macam ni. Kerana itu, kita syukur Datuk Seri Zahid, dia jadi Menteri Luar Bandar. Jadi, dekat dengan rakyat di bandar. Sebab itu saya kata tadi, pegawai-pegawai MARA ni ada kaitan dengan Kementerian Luar Bandar. Dia kau duduk bawa direct. Dia bawa direct dengan kementerian yang dikuasai ataupun dikontrol oleh Datuk Seri Zahid. Jadi ini juga, dia cakap tadi, Bumi Putra. Dia MARA ni tuan-tuan, bukan untuk ahli UMNO saja. Tuan-tuan ahli PAS sekalipun boleh untuk pergi ke pejabat MARA, tengok, tanya apa-apa. Anak ahli PAS pun banyak dapat beasiswa MARA. Betul. Banyak kita pun tahu. Jadi boleh pergi tanya. Anak ahli Perikatan Nasional ke, Bersatu ke, DAP ke apa. Pergilah. Tanya apa ruang yang boleh. Saya ada tanah di satu tempat. Jadi saya minta, boleh tak MARA macam ni? Boleh. Kalau ada ruang, cukup dia punya SOP dan sebagainya, syarat, insya-Allah. Ni Zamir, Jack, sebab saya ingat Zamir tu hari pun ada makan tengah hari dengan Tengku Razali bukan? Yes. Saya pun panggil yang mula Tengku Razali datang ke saya punya studio ni. Bercakap soal tanah sebagaimana yang dilontarkan oleh Presiden. Bahawa nak wujudkan bahawa perbadanan tanah Bumi Putra. So kata Tengku Razali, kita tak boleh lagi mengikut macam acuan dulu. Artinya harga tanah itu kita nilai 1 ekar ni 5,000, 10,000, 20,000. Dah tak boleh dah. Sepatutnya sekarang ini, maka nilai tanah itu diukur mengikut 1 kaki persegi. Barulah nilai tanah itu terangkat dan baru boleh buat pinjaman dengan bank. Masalah sekarang ni kita pergi jumpa bank tak nak bagi. Sebab nilai tanah yang kita ada nak dicagakkan. Tadi Sir Zamir kata, bawa tanah jumpa dengan MARA. Kalau nilai tanah tu 20,000. Setakat 20,000 aja lah modalnya. Tapi kalau 1 kaki persegi RM200 katakannya. 1 ekar tu dekat 400-500 ribu. So barulah boleh dibangunkan. Jack, jadi di sinilah saya nampak bahawa pertama sekali nilai tanah itu mesti diangkat dan kerajaan harus mana tanah-tanah yang dah habis dia punya leasehold ambil balik. Kerana kita harus memegang wasiat 7 wasiat Raja-Raja Melayu. 50% tanah mesti ada reserve tanah milik orang Melayu. Ini wasiat Raja-Raja Melayu. Tak boleh siapa engkar ini tulah ni.
Jack, bapak yang macam mana you ingat Jack? Sekarang berapa beratus agaknya? 12%. Hanya 12%. Ya. Saya dah bercakap semalam dah. Well, kita kena kembali melihat dan kita perlu berpijak di bumi nyata. Bumi Putra, khususnya orang Melayu, tidak memegang economic pie sebegitu tinggi di mana yang dibandingkan dengan bangsa yang lain. Ya. Jadi saya pun adalah berkecimpung di dalam pelaburan hartanah dan saya dapat lihat dengan mata saya sendiri di mana kalau saya nak jual saya punya rumah ke apa ke, yang hanya masuk, yang banyak duit, yang ada kemampuan untuk beli adalah orang Cina. Jadi kalau kita nak bandingkan dengan purchasing power, mengikut bangsa, kita masih ketinggalan. Jadi yang saya lihat strategi yang sepatutnya dilakukan macam mana kita bincangkan sebelum ni pun, satu strategi usahawan perlu diterapkan pada setiap pelusuk yang ada dekat Malaysia ni dan diterapkan dalam hati dan jiwa orang Bumi Putra. Sebab mereka ni perlu menjiwai keusahawanan. Sebab dengan usaha dengan menjadi seorang usahawan lah mereka boleh mengembangkan ekonomi dan juga pegang ekonomi pie tu yang lebih besar. Sebab tak ada cara lain. Kalau setakat makan gaji, saya cakap terus terang, kalau setakat kerja dekat, bukannya saya tidak menghormati, tetapi kalau setakat makan gaji, kerja dekat government ke apa ke, tidak akan boleh pergi jauh. Tak, saya setuju sebab itu hari saya ingat dalam 2 minggu lepas saya ada mengundang Datuk Ahmad Maslan selaku Timbalan Menteri JKR dan beliau pernah jadi Timbalan Menteri Kewangan. Betul. So dalam kajiannya daripada 71% orang Melayu, 70% rakyat Malaysia ni 71%-nya adalah terdiri daripada bangsa Melayu. Tapi kenapa orang Melayu tak mampu? Kerana daripada kajiannya pula tu, daripada 20 orang terkaya masuk Forbes ni, ada 3 orang aja Melayu. Ya, betul. Iaitu Tan Sri Azman Hashim, Syed Mokhtar dan Datuk Azman. 3 saya lah yang terkaya dalam Forbes. Kenapa jadi begitu? Sebab dia kata puncanya kerana orang Melayu banyak memikir soal makan gaji. Tengoklah macam baru nak bagi pencen dah, tak ada pencen EPF, duduk juga mengamuk dah macam-macam. Jadi pemikiran kita tumpu pada makan gaji, bukan untuk menjadi usahawan. Dan sekarang ini melalui Kongres Ekonomi, 1 bilion diperuntukkan. Ya, betul. Sebab itu saya katakan MARA mesti berperanan. Yes. Pegawai-pegawai pembangunan luar bandar mesti berperanan. Dan yang paling penting bank. Yang paling penting bank. Bank yang kita ada, contohlah, lembaga tawaran tentera dia ada Afin Bank. Sepatutnya peruntukan dan salur pada diorang, bagilah pada bekas-bekas tentera ni. Mereka nak meluka, nak buat musuh niaga dan sebagainya. Begitu juga Agro Bank. Dulu Bank Pertanian. Datuk Zamir dia nak bangunkan kita apa semua pertanian. Bagilah. Kemudian kita ada lagi Melayan Banking. Kita ada CIMB Bank. CIMB Bank jangan lupa. Ini bank asalnya milik UMNO. Bumi Putra. Bank Bumi Putra dan Commerce Bank, Bank of Commerce, milik Tengku Razali daripada UMNO. Akhirnya sekarang ni jadi CIMB Bank. Jadi pegawainya dapat gaji besar. Tapi tidak membantu Bumi Putra. Ini yang semalam saya dah pelasah habis, geram sangat dah saya. Kan? Jadi keadaan begini sepatutnya. Dan Presiden UMNO dah bercakap. Unjurannya bahawa bank-bank mesti membantu. Mesti dia bantu ni maksud dia macam abang cakap. Saya nak panjangkan sikit. Bank ni pun kadang-kadang dia orang punya dia punya birokrasi dia terlampau. Betul. Lebih-lebih sangat. Betul. Kadang-kadang yang lepas tu kita duk dengar kata ada toke-toke kaya tipu bank 300 juta. Ya. Yang 300 juta kamu bagi senang, yang nak minta loan 100,000, 200,000 untuk buat start niaga, kamu macam-macam minta. Betul. Sandak mula, nak kena cagar macam tu. Jadi ini salah satu yang telah sedikit sebanyak yang membawa ke arah Melayu banyak pinjam kat Along. Jadi ini. Along jadi penyakit. Jadi penyakit. Tapi nak buat macam mana? Along cakap you duduk mana, rumah mana, tangkap gambar kita sikit. Tak bayar, lekat gambar. Betul. Jadi itu depa punya peraturan sikit. Tetapi bank ini sagi kena 3 orang kenal, 2 orang kenal kita, macam-macam nak sangkut dengan jiran kita. Rumah you dekat sini, jiran you tahu nama apa, nombor telefon. Banyak sangat kerana. Jadi ini sedikit sebanyak yang telah melukakan hati peniaga-peniaga Bumi Putra yang nak baru berniaga. Betul. Jadi ini kerajaan
patut tengok, patut bagi satu arahan ataupun bagi satu garis panduan. Menteri Ekonomi kah, Perdana Menteri kah, MITI kah, Zafrul kah, Menteri Keuangan kah, minta Datuk Seri Anwar Ibrahim bincang dengan Menteri Keuangan, pi bincang elok-elok dengan bank. Cakap macam ni. Peraturan jangan kasar sangat, slow sikit. Apa ni nak bayar jangan kadang-kadang dia baru start pinjam. Contoh, saya minta maaf kalau saya silap. Baru pinjam hari ni, 20 hari lagi, 25 hari nak bayar. Bagi ada sedikit kelonggaran. Bermula 6 bulan, baru start bayar. Ataupun bermula 4 bulan, baru start bayar. Dia baru pinjam, dia nak beli perabot, dia nak beli barang-barang yang berkaitan. Ya, Jack ada dah. Apa nak tambah sikit lah. Memang adalah sedikit kebenaran daripada apa Abang Zamir cakap. Tetapi kalau kita lihat daripada sudut pandang bank-bank ni, diorang ni ada risk managers. So diorang ni akan melihat tentang kebarangkalian seseorang itu, the probability of default, untuk orang itu boleh bayar balik dia punya hutang tu. Jadi diorang memikirkan tentang tu. Dia dah ada dah dia punya calculation, dia dah ada dah dia punya table apa semua. Dia memang dah check buat apa. Dia akan check semua ni. Dan ia boleh dilonggarkan. But at the same time, saya boleh bagi tahu juga yang ada di kalangan kawan-kawan yang saya borak, diorang ada rasa macam adakah kerana aku ni Melayu? Adakah kerana aku ni Melayu, aku ni tidak dilihat sebagai orang yang pandai berniaga, orang usahawan? Betul. Ini menjadi tanda soal. Dan balik pada poin yang Abang Zamir sebut tadi, hanya kerana kenal orang ni, kau boleh pinjam duit nak buka airline ke apa ke, 300 million, berapa bilion kau boleh dapat dengan mudah. Tetapi kerana kamu tidak ada connection, kamu tidak boleh nak start berniaga kecil-kecilan pun. Jadi perlu dilihat, diperhalusi lah. Sebab walaupun kita ni ada kira-kiranya, ada orang kata risk factors yang taken into consideration untuk pastikan orang ni boleh bayar balik hutang tu atau tidak. Tetapi janganlah ridiculous sangat dan jangan ada tendensi ke arah racism kat situ. Ya. Saya memang semalam pun saya rasa bila saya dapat kesempatan berbual dengan Presiden UMNO, beliau juga pegawai bank. Dia kata bahawa kita dah kenal pasti dah. Puncanya ini perlu diselesaikan. Birokrasi di kalangan pegawai bank. Dan waktu saya berbual dengan Yang Mulia Tengku Razili Hamzah, matlamat UMNO mewujudkan Bank Bumi Putra melalui Biro Kongres dulu supaya orang Melayu ni menguasai sektor perbankan. Sebab dulu tak ada orang Melayu bank ni. Maka dilatih mereka jadi pegawai, jadi pengurus dan sebagainya. Dengan matlamat, kerana dia orang Melayu, jiwa Melayu membantu orang Melayu. Tapi bila dah duduk jadi pegawai bank di kepelbagaian bank, dah pakai tie, dah kira duit juta-juta. Dia ranggi lah. Dia jadi ranggi semacam. Jadi ini saya cakap terus terang, saya bercakap dengan Yang Mulia Tengku Razili Hamzah. Dia juga kecewa. Dia tak mencapai matlamat sebagaimana yang disarankan oleh Tun Razak. Tun Razak kata kalau orang Melayu tak menguasai sistem perbankan, sampai bila orang Melayu nak maju? Tapi bila dah orang Melayu menguasai sistem perbankan, mereka lebih murah. Macam kata ini Jack tadi, bahawa apakah kita negara Melayu ni tidak diyakini. Ini masalahnya. Saya bagi pelampang aja dah. Saya bersetuju dengan Saudara Zamir bahawa Yang Amat Hormat Perdana Menteri harus bercakap di kabinet. Saya yakin live kita ini dilihat, ditonton oleh pegawai-pegawai. Saya tambah sikit lah, Pak. Mungkin saya punya pandangan ini... Jangan emosi sudahlah. Dah. Saya cakap, mungkin pandangan saya ini kerana saya UMNO. Tetapi yang sebenarnya saya tengok antara, saya minta maaf lah kepada Rafizi. Okay? Saya tengok antara orang yang boleh bagi idea, boleh bagi pandangan. Sebab sekarang ni, rakyat duk marah dekat kerajaan ini tentang isu ekonomi. Dan saya tengok PMX sekarang ni kena serang lebih teruk pada Datuk Seri Najib kena waktu 2018. Tajuk ekonomi. Apa kata, kalaulah kata baik bagi pihak kerajaan, sebab kita duduk dalam kerajaan ni, panggil Tengku Razali, bincang, bawa dia masuk dalam kabinet, bukan duduk dalam kabinet, panggil dia untuk tengok, bagi pandangan, bagi nasihat kepada kerajaan ini. Bagi pandangan, panggil Tengku Razali sebagai orang panggil apa, sebagai penasihat ekonomi dalam Malaysia usia yang masih ada lagi. Sebab dia ni sayang pada negara ini. Sebab dia antara pelopor yang membangunkan ekonomi, terutama sekali Petronas. Jadi
sepanjang hayat dia duduk cakap tentang isu ekonomi dia mau Malaysia ini seperti dahulu. Dan apa yang saya dipahamkan, Tengku Razali dan Datuk Seri Anor tidak ada masalah peribadi. Baik. Baik. Jadi apalah kiranya jika kerajaan Madani ini dapat menjemput ataupun melantik Tengku Razali sebagai penasihat kerajaan ataupun penasihat ekonomi kerajaan Madani ini. Itu pandangan saya. Yalah. Saya bersetuju. Macam mana, Jack? Sudah tentu sebab Rafizi ni yalah walaupun dia pernah dikenali sebagai raja formula, tetapi kita tak nampak lagi lah yang dia deliver untuk sejak dia menjadi Menteri Ekonomi. Jadi kalaulah ada sosok seperti Tengku Razali atau tak kurang pun Abang Zamil atau Datuk Seri Najib sendiri sebab kita ni masih lagi mengharapkan Datuk Seri Najib itu dibebaskan supaya saya yakin dia akan bantu kerajaan Madani ini. Pasti. Dan kita pun tahu otaknya geliga. Dari segi ekonomi dia faham dah inside and out. Because ketika dia menjadi Perdana Menteri dulu, banyak benda-benda yang dia lakukan. Menteri Kewangan. Dan juga Menteri Kewangan. Dia banyaklah yang dia lakukan, polisi-polisi yang diperkenalkan, telah meletakkan Malaysia ni ke tempat yang sangat tinggilah dan dipandang tinggi oleh masyarakat dunia dari segi ekonomi. Saya haraplah ada sesuatu dapat dilakukan dalam soalan kemelut ekonomi sekarang ni. Okey, dah bercakap kemelut ni tiba-tiba sekarang ni. Sampai bila kita nak bergaduh lagi ni? Tiba-tiba sekarang ni dah bersatu mengatakan bahawa nak adakan pilihan raya. Ni tajuk lain ni. Ini tajuk gaduh Kalau gaduh lah pula ni. Tak tiba-tiba je saya tengok semalam Parti Bersatu mengatakan 6 orang ahli yang menyokong PMX itu akan gugur sebagai ahli parlimen. Mesti ada pilihan raya. Sampai bila kita nak bergaduh lagi ni? Sampai bila pemimpin-pemimpin kita ni nak terjebak dengan masalah politik? Tak habis-habis. 6 orang ni. Bukan soal 6 orang. Soal Bersatu masih lagi, ini sebahagian daripada antara agenda tebuk atap lah ni. Dah, yang sebenarnya dia kat Selayang ni dah sebab dia mesyuarat kat Selayang. Selayang. Selayang pula banyak. Dia yang sebenarnya kadang-kadang kita nak tergelak pun ada juga mereka buat. Sebab Setiausaha Agung yang draft 2-3 benda Hamzah Zainuddin dia juga antara yang melompat. Daripada UMNO ke Bersatu. Jadi Parti Bersatu ini hebat suatu ketika dulu kerana orang lompat masuk. Ketika orang lompat masuk, kalian tak buat pun kalang kabut nak buat akta apa pun. Betul. Sekarang apabila keluar baru kalang kabut. Jadi ini kita terima itu parti dia orang. Makna kata dia orang nak buat apa tentang dapat keputusan sebulat suara daripada ahli ataupun perwakilan, itu hak mereka. Jadi sekarang ini kita tak nak, cuma kita kalau boleh kita nak elak daripada pilihan raya. Banyak kalau boleh masa terbuang. Masa terbuang satu, dan satu lagi pada pandangan kita secara peribadi itu memang kerusi milik Perikatan Nasional, milik Parti Bersatu. Cuma ada sedikit kelonggaran yang telah menyatakan mereka tak keluar parti. Mereka pun pandai juga. Taktik halus juga mereka 6 orang ni. Mereka tak keluar parti tapi mereka sokong PMX. Jadi tapi ini budaya ini, setahu saya mereka membuat akta, tambah akta ataupun peraturan perlembagaan mereka ni untuk menghalang hak duk ada ni. Sebab duk ada ni pun dengar kata pun dah kira-kira duk kira-kira nak pirah, nak belah. Mereka bukan pasal 6 orang sangat. Pada pandangan peribadi saya, fokus mereka bukan pasal 6 orang ni sangat. Tetapi fokus mereka hak mana duk ada. 10 orang lagi. Ada lah kot kita dengar. Jack, saya bila tengok kata Presiden Parti kata mesti ada pilihan raya. Apa hal lagi? Tak habis-habis ni. Jack, mungkin presiden kita nak bersedia lah. Sebab ada beberapa presiden kita dah bersedia, tak ada masalah. Sebab presiden dia. Presiden dia. Well, dia presiden dia ke? Yelah, Muhyiddin Yassin kan. Dia sebut tentang bagaimana dia orang ni perlu memperakui semula. Sebab dia kan dah amend perlembagaan tu. Saya few step behind first kita recall balik apa yang berlaku sebenarnya. Sebenarnya bila nak buat akta elok buat parti ni,
Parti Bersatu ni lah yang mencadangkan supaya kalau ada ahli-ahli parlimen menyokong kepimpinan Perdana Menteri yang lawan dia, tidak ada masalah. Dia orang ni yang cadangkan. Sebab dia orang melompat. Sebab dia orang yang dia ready nak melompat. Dan dia perasan mungkin depa yang menerajui kerajaan dan nak orang lain lompat masuk ke dia. Tapi kifarah kena pada dia orang pula sebenarnya. Sebenarnya kena pada dia orang. So sekarang ni itu pasal baru sekarang terhegih-hegih nak ubah dia orang punya perlembagaan. Jadi sekarang ni katakanlah sebab Syed Abu Hussein pun ada sebut. Yang lagi 10 orang ke 9 orang ke saya tak tahu. Boleh aja menyatakan sokongan kepada PMX. Sebab ROS belum approve lagi apa perlembagaan tu punya apa? Pertukaran dalam perlembagaan tu, pindahan perlembagaan dia tu. Jadi kita lihatlah drama ni tak sudah-sudah. Bagi saya macam Datuk tadi sebut, kita ready. Macam Datuk Kita ready, saya kata kita ready. Seri Zahid pun ada sebut. Saya ada baca tadi. Dia kata kita ready. So apa-apa hal boleh berlaku. Dan menarik sebab 6 orang ni, kursi-kursi mereka tu boleh tahan juga kalau Gua Musang. Mungkin kuli. Gua Musang kalau kuli bertanding insya-Allah. Mungkin boleh buat comeback. Masalahnya ke itu hari bila ada protes dan sebagainya. Dia Kuli Tengku kalah 100 lebih kan? Tak banyak mana pun. Dan waktu tu 3 corner fight. Yes. Sekarang ni kalau 2 corner fight ni Kak Dela bersama dengan kita undi lebih daripada itu lagi lah kita akan dapat. Dan sebab itu saya dengar macam ada Saudara Syabuddin nanti malam ketua bahagian Gua Musang dia kata we are ready. We are ready. So saya rasa sebab Tengku Razali pun dia kata dia ready kalau nak bertanding. Saya rasa mungkin juga kalau betul-betul boleh dikosongkan. Apa salahnya saya kata? Mungkin ini membolehkan Tengku masuk dalam kerajaan. Mungkin kan saya. Alang-alang kita sebut pasal kuli tadi kan, kita nak dia kembali kan untuk membantu kerajaan. Apa salahnya kan? Sekarang ni dia tak ada apa-apa. Sebab ni tapi bagaimanapun pertama yang saya sedih ni tak habis-habis. Sepatutnya ini masa untuk kita membeling tenaga untuk memajukan. Baru habis kongres. Kan kongres kita mencapai ada 80 resolusi ni yang nak kita laksanakan. Isu tanah. Dia sebabnya mereka nak bagi mood rakyat ni daripada bacaan politik. Sebab kerusi-kerusi tertentu tu kebanyakannya mereka merasakan mereka boleh menang balik. Jadi apabila menang balik ini dalam suasana keadaan rakyat di bawah sedang marah tentang isu ekonomi kepada kerajaan, ini adalah peluang terbaik untuk mereka nak kata sana menang, sini menang. Ini taktik. Tapi tidak merubah apa pun. Kalau okeylah 6-6 tu katalah kursi dia pun menang. Tak berubah sekali. 149. Yes. So bagi saya dangkal betul pemikirannya. Satu buang duit lah. Setiap satu pilihan raya ni, parlimen ni, berapa bang? 3 juta. Tu paling kurang tu. Paling minimum. Bayangkan kalau 6 tempat. 6 kali 3, 18 juta. 18 juta. Gunakan duit 18 juta tu bagi subsidi untuk beli beras dah baik. Betul? Tak? Kawasan setempat. Bagi saya lah, pandangan saya. Itu satu. Yang kedua, masa. Tak habis lagi kita nak masa. Mereka akan melontarkan isu, orang ni jawab, isu jawab. Sekarang ni sepatutnya kita kumpulkan idea. Sebab tu saya 2-3 hari lepas pun saya bercakap, saya kecewa dengan sikap ahli parlimen yang masuk Dewan. Ingatkan dah habis dah, tuanku dah tegur dah. Tuanku dah kata janganlah. Dia kata sebab tuanku menzahirkan titah tuanku. Dia kata dulu, dia pun malu lah nak datang ke Dewan ni. Dan dia mengharapkan, tuanku mengharapkan supaya ahli Dewan dapat meredakan keadaan dan mencetuskan idea-idea baik untuk move forward. Betul. Untuk negara maju ke depan. Tak selesai. Dan adakah ini juga salah satu taktik ahli-ahli parlimen tertentu untuk promosi diri? Sebab mereka dipahamkan ada live, ada RTM ambil, ada TV-TV tertentu ambil. Jadi nampak mereka sedang buat kerja, mereka sedang cakap. Kerja apa ni? Kerja maki orang. Jadi itu kadang-kadang setengah tu cubaan untuk mempromosi diri. Pun ada juga. Dengan caranya tu cara-cara yang buruk, bukan cara yang baik. Saya lebih suka kalau seorang ahli parlimen itu bercakap suara rakyat. Saya tunggu sepanjang seminggu selepas saya titah tuanku. Lama 4 hari lah. Parlimen sidang 5 hari. Saya kadang-kadang teknikal sikit ya. Tentang isu Anwar Ibrahim nak ucap terima kasih. Itu isu je. Benda tu je kan? Saya lebih suka kalau mereka bercakap tentang bagaimana sekarang ni kita satukan fikiran kita dalam sukai begini, kedudukan keuangan kita antara kita dengan dolar Amerika ni. Apa cadangan?
Jadi Perdana Menteri dah kata kita akan beli beras apa semua. Kalau dengan Vietnam kita buat pertukaran dengan dia punya won apa kan. Kalau kita dengan Thailand dengan bahtnya, kalau dengan Indonesia kita dengan rupiahnya. Tak gitu kan? Ya. Tidak lagi terikat dengan dolar Amerika. Sepatutnya berbincang elok-elok. Ini tidak maki hamun. Jadi sampai bila lah kita nak memaki hamun? Tak, sebab saya tengok pihak kerajaan, pihak pembangkang pun pernah jadi kerajaan. Yang berada di belah pembangkang ni. Semua. Pernah jadi menteri, pernah jadi Perdana Menteri, ada. Sebelah sini, Anwar Ibrahim baru jadi Perdana Menteri setahun. Kalau dua-dua ketika dalam parlimen dapat bincang sesuatu, saya rasa cantik. Itulah sepatutnya. Cantik. Betul lah, Jack? Ya, betul. Tapi kalau nak buatkan ahli-ahli parlimen ni bercakap tentang isu rakyat, sebenarnya bagi saya lah, rakyat itu sendiri yang perlu sedarkan ahli-ahli parlimen ni. Yang dia orang tak nak dengar dah benda-benda retorik ni, benda-benda maki hamun, benda-benda yang tak membina negara ni. Jadi mereka, saya tidak menyalahkan rakyat, tetapi sebab rakyat ni manusia biasa. Manusia ini adalah makhluk yang beremosi. Tetapi emosi macam mana Abang Zamir sebut tadi, kenalah kawal. Kita kena kawal emosi, rakyat perlu lebih bijak, lebih matang. Semua orang dah merasa dah ni jadi Perdana Menteri, jadi kerajaan. Jadi boleh menilai dah mana yang baik, mana yang buruk. Saya ingat beginilah. Kita dah tahu, kadang-kadang rakyat dah tahu nombor-nombor telefon wakil rakyat ni. Kalau lah wakil rakyat yang sekerat tiang tu, bercakap bukan-bukan. Macam Pelang lah. Kita hantar mesej kat dia, woi berhentilah tu. Kami pun dah jemu lah dengan isu-isu. Yang kami nak tahu perut kami apa ni. Sepatutnya itulah. Tapi nak macam mana sekarang kita ni pun masa dah berjalan dah habis. Alhamdulillah. Sekerat. 1 jam saja. 1 jam je. Saya minta abang bawa mesyuarat dalam biro politik media ini. Kena tambah 1 jam setengah. Saya tak boleh nak buat apalah sebab itu pun kena ban tadi TikTok tadi. TikTok kena ban. Ban pula. Biasa. Dan ini pun satu lagi lah. Kita tambah 2 minit. Kita minta lah kerajaan. Sebab saya duk tengok Fahmi Fazil duk kena hentam. Hari ni ke semalam Rafidah Aziz dah hentam dia pasal Facebook. Ini sekarang ni dunia tanpa sepadan. Betul. Kalau over sangat, terlebih sangat orang tu ambil tindakan. Saya petang tadi, saya cerita kenangan masa silam. Saya nak masuk sekolah asrama, tak ada duit, mak tak dapat beli tambang. Saya cerita tentang satu gadis tu sebab suami dia kahwin dengan wanita dari luar, tipu bini dia. Itu aja cerita dia. Kacau macam ni. Dia bagi tahu apa sebab violation apa? Tak tahu. Cuma saya merekod balik laporan daripada tak salah lebih Jelebu tak silap saya. Ada kes seorang doktor yang ditahan oleh pihak polis kerana dia melakukan adegan lucah dengan jururawat dia. Itu saja. Kalau malam ni memang politik ni okeylah macam Saudara Zamir bercakap pumpang-pumpang, Jeb bercakap, saya bercakap. Kalau lah TikTok nak ban boleh tahan jugalah sebab saya juga buat laporan tentang apa berlaku di Gaza begini. Ini cerita kemanusiaan pokok ban. Betul-betul lah mangkuk. Tapi tak apa saya tak. Jangan sekat kebebasan orang bersuara. Itulah kita minta. Sebab dulu pun sahabat kita yang berada dalam kerajaan ini pun cakap macam-macam. Macam-macam. Jadi sekarang ni bila kalian berada dalam kerajaan, tiba-tiba kalian nak blok sahabat-sahabat tu. Tak semestinya pihak Perikatan Nasional ke ataupun siapa saja. Kalau lebih sangat tu tak apalah. Tapi kalau bercakap tentang isu dia tak setuju dengan kerajaan ini, janganlah halang. Saya ingat gini je lah. Kalau lain kali kalau main bam. Kalau macam live saya ni di ban, saya kena kepala lah. Saya ingat kita boycott aja lah yang mana-mana ban tu. Kita boycott seminggu. Kita tengok macam mana dah. TikTok ni. Sebab sekarang ni kita banyak saluran. Saya ada Facebook, tak ada masalah. Kan? YouTube pada tak ada masalah. Tapi TikTok ni dah 2 kali kena ban. Tak pasal-pasal. Tak ada sebab. Saya tengok, tahu-tahu kena ban. Apa hal? Tak ada sebab. Satu baru 2 kali 2 kali dah kena. Saya adalah 8-10 kali ada. TikTok lah kan? Jadi mereka bermahaja lela. Cheers! Dan saya bagaimana pun saya ucapkan terima kasih lah pada Jack. Lama tak bersiaran begitu je Saudara Zamir. Lama saya ucapkan terima kasih. Kita borak-borak kosong petang-petang malam-malam begini. Sebab besok saya mengundang Datuk Syakar. Iaitu speaker dia orang negeri Pahang. Bersama dengan sahabat kita saudara Gulam Mustafa. Kasar je. Macam lebih kurang Zamir lebih kurang lah. Dan kita nak bercakap tentang
Kongres Ekonomi, ya kan? Kenapakah bangsa kita dipinggirkan? Jadi saudara jangan lupa besok 9:30 malam. Tapi sekali nak ucap terima kasih. Saya pun tengok dekat hampir 1,000 orang duk tengok kita tanpa henti, tanpa jemu. Minta maaf kalau kata ada terkasak bahasa kepada rakan-rakan yang memerhati kita. Makna kata kalau kita duduk stadium ni dekat-dekat penuh ni, stadium tertutup lah, stadium kecil-kecil lah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih pada Datuk sekali lagi mengundang saya. Memang saya MIA beberapa minggu ni dan saya bersedialah anytime untuk terus berjuang untuk UMNO, negara, agama dan bangsa. Garis bertiga demi rakyat. Saudara, kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.